Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik anak-anak, Ustazah akan sambung tajuk Al-Jabbar, iaitu unit yang kedua bagi pelajaran yang ke-10 untuk tajuk bidang akidah. Okey, masih ingat lagi apa maksud Al-Jabbar? Al-Jabbar ialah Maha Perkasa. Okey, dari segi ilmiah dan akademiknya, apakah maksud Al-Jabbar? Al-Jabbar ialah Allah Maha berkuasa secara mutlak untuk melakukan apa sahaja yang Dia kehendaki. Ya, Allah Maha berkuasa secara mutlak untuk melakukan apa sahaja yang Dia kehendaki. Jadi bila ditanya maksud Al-Jabbar, kamu mesti bagi dengan maksud yang sama seperti buku teks. Tak boleh lari. Okey, kita pergi kepada dalil nakli nama Allah Al-Jabbar. Di manakah Allah menyebut nama Al-Jabbar? Yang mewakili namanya yang mulia. Ya, ada dalam surah Al-Hashr ayat 23. Di sini ada beberapa Asmaul Husna ataupun nama-nama Allah yang indah yang disebut di dalam dalil ini. Okey, di mana? Saya bacakan ya. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Nampak ni perkataan al-jabbar ni? Ya, di sini adalah nama Allah nama Allah Al-Jabbar, iaitu Allah Maha Perkasa. Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang menguasai seluruh alam, Al-Malik, yang Maha Suci, Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, As-Salam, yang Maha melimpahkan keamanan, Al-Mu'min, yang Maha memelihara keselamatan, Al-Muhaimin, yang Maha Perkasa, Al-Aziz, yang Maha Berkuasa, Al-Jabbar, yang Maha memiliki segala keagungan, Al-Mutakabbir. Jadi di sini Allah ada guna namanya sebagai Al-Jabbar. Maka Maha Suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Subhanallahi amma yushrikun. Okey, itu adalah dalil surah Al-Hashr. Ustazah nak kongsi juga surah ini, ayat ini, kalau siapa baca mak surat, dia akan biasa jumpa ayat ini. Bila kita baca ayat ni, bila dibaca petang, Allah akan hantar malaikat lindungi kita sampai ke subuh keesokan harinya. Bila kita baca subuh, Allah akan menghantar malaikat untuk melindungi kita sampai kepada asar keesokannya. Jadi kita mesti sama-sama amalkan ayat ni. Okey, keindahan alam merupakan bukti Allah bersifat Al-Jabbar. Ya, kalau kita perhati alam, bagaimana bentuk laut, bagaimana bentuk sungai, bagaimana bentuk muka bumi, ada yang rata, ada yang berbukit bukau, itu adalah bukti bahawa Allah Maha berkuasa melakukan sekehendaknya. Okey, kita masuk kepada kefahaman mengenai nama Allah Al-Jabbar. Okey, ada 3 kefahaman penjelasan yang perlu kamu fahami tentang nama Al-Jabbar Allah ni. Okey, pertama, Al-Jabbar Allah menunjukkan Allah memiliki dan menguasai seluruh alam dan semua makhluk berada dalam pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada dalam hadis qudsi, di mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memegang 7 petala langit dan bumi dengan kekuasaannya. Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana al-Jabbar, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Ya, Allah menyeru di hari kiamat dengan, Akulah yang Maha Perkasa. Di manakah orang-orang yang berkuasa? Di manakah orang-orang yang sombong di dunia dahulu? Jadinya bila kita memahami sifat Al-Jabbar, sebenarnya kita tidak akan merasa sombong. Okey, baik, kita baca slot amalan di tepi ni. Antara tasbih yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk termasuklah Subhanazil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Okay, maksudnya Maha Suci Allah yang memiliki kekuasaan, kerajaan, keagungan dan kebesaran. Subhana, Maha Suci Allah, Zi, memiliki, Al-Jabarut, kekuasaan, Malakut, kerajaan, Kibriya, keagungan, Azamah, kebesaran.
Sebenarnya Nabi tasbih yang Nabi baca masa rukuk, masa sujud ada banyak jenis tapi yang sampai kepada kita mengikut pembelajaran rasmi masa fardu ain cumalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau kita rajin baca kitab hadis, memang kita akan jumpa banyak lagi tasbih lain yang Nabi baca dalam rukuk dan sujud. Tak semestinya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tu. Okey, mana yang tahu, mana yang sampai kepada pengetahuan kita, kita tahulah. Yang tak sampai tu sebenarnya ada banyak lagi. Okey, seterusnya, mari kita tengok kefahaman Al-Jabbar yang kedua. Allah tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. Setiap perbuatan Allah mengandungi hikmah yang tersembunyi. Allah berfirman, La yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Dalam surah Al-Anbiya ayat 23, Allah berfirman yang maksudnya dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. Sedangkan merekalah yang akan ditanya kelak. Jadi apa yang Allah beri pada kita, tentukan untuk kita, kita tak boleh petikai. Kerana kitalah yang akan dipersoal di akhirat nanti. Bagaimanakah sikap kita menerima ketentuan Allah pada kita. Okey, kita tengok sudut spektrum ilmu di tepi ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahtajjatil jannah wan nar, faqalatil jannah, yadkhuluni ad-du'afa wal masakin, wa qalatin nar, yadkhuluni al-jabbarun wal mutakabbirun, faqala lin-nar, anti azabi antaqimu biki mimman syi'tu, wa qala lil jannah, anti rahmati arhamu biki min syi'tu." Okay, apa maksudnya? Syurga dan neraka berdialog. Syurga berkata, akan masuk ke dalamku orang-orang yang lemah dan para miskin. Neraka pula berkata, akan masuk ke dalamku orang-orang bengis dan sombong. Jadi, kalau kita perhati dekat hadis ni, Jabbarun ni maksudnya sebenarnya bengis. Maka, Allah berfirman kepada neraka, engkau siksaanku, aku membalas denganmu sesiapa yang aku mahu. Dan Allah berfirman kepada syurga, engkaulah rahmatku dan aku mengasihi denganmu sesiapa yang aku mahu. Jadi, siapa yang bengis dan sombong, nerakalah tempatnya. Tempat Allah memberi siksaan. Jadi, sebenarnya Al-Jabbarun ini sifat Allah sahaja. Kita tidak boleh bersifat dengan sifat Al-Jabbarun. Okey. Yang ketiga, kefahaman yang ketiga, manusia wajib bersifat merendah diri kerana Allah akan mencampakkan makhluknya yang bersikap takbur dan bongkak ke dalam neraka Jahanam. Okey, jadinya Ustazah suka nak sebut di sini apakah kesan-kesan positif jika kita memahami nama Al-Jabbar Allah ni. Apa yang Ustazah akan jelaskan ni akan membantu kamu menjawab latihan sebentar lagi. Okey, bila kita memahami sifat Al-Jabbar Allah, sebenarnya ianya akan menambahkan jiwa kehambaan dan akan menundukkan jiwa kesombongan seorang hamba. Selain daripada itu, bila kita memahami Al-Jabbar Allah, kita akan mudah tunduk dan patuh kepada perintah Allah tanpa mengira bila, perlu ke, kenapa. Kita hanya patuh sahaja kerana kita faham Al-Jabbar ialah segala yang ada di bumi ini milik Allah. Dan Allah berhak melakukan apa sahaja yang Allah kehendaki. Dan juga orang yang faham dengan nama Al-Jabbar Allah akan sentiasa mengharapkan pertolongan Allah, keampunan Allah. Dan sentiasa merasa perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ini akan selalu memperbaiki diri. Okeylah anak-anak. Ustazah sudahi video Ustazah kali ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.